Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, insyaallah video kedua pada hari ini akan saya ambil di dalam salah satu tajuk di dalam modul yang ini persiapan rohani mengikut Imam Nawawi, insyaallah. Jadi kita sebagai antara tetamu Allah yang dipilih untuk melaksanakan haji ataupun umrah, tidak dapat tidak mestilah melakukan beberapa persiapan sebagai persediaan untuk ke tanah suci. Jadi di antaranya ialah yang telah dimaklumkan dan telah diajarkan kepada kita, persiapan rohani yang ini di dalam menurut Imam Nawawi ada 9 sebenarnya. Ada 9, tetapi saya akan kongsi bersama anda pada hari ini beberapa saja yang saya anggap amat penting, insyaAllah. Jadi kita pergi pada yang pertama. Yang pertama, persiapan rohani yang diperlukan ialah tasihih niat. Tasihih niat ini diperlukan kerana kita perlu perbetulkan niat kita hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana ada perkara-perkara yang lain selain daripada melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, menjunjung perintah Allah bukan kerana perkara yang lain. Ini masih di dalam konteks tasihih niat. Perlu perbetulkan segala apa yang kita ingin laksanakan ketika kita menjejakkan kaki ke tanah suci, insya-Allah. Yang kedua, dalam persiapan rohani menurut Imam Nawawi ialah bertaubat. Seperti yang kita tahu, ibadah haji dan umrah menghapuskan dosa. Namun sebaiknya kita perlulah bertaubat dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada terdapat mafhum hadis, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ini memberi gambaran kepada kita bahawa hukum taubat itu adalah wajib, terutama sekali apabila kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, yakni menjejakkan kaki kita ke tanah suci bagi melaksanakan ibadah yang amat mulia ini. Yang ketiga, mendapatkan redha ibu ayah. Redha Allah itu sebenarnya berada kepada redha di antara dua redha ibu dan ayah. Ya, seandainya yang masih ada, bolehlah pergi menziarahi mereka untuk mendapatkan doa dan juga restu bagi kita melaksanakan, sebelum kita melaksanakan perjalanan bagi menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Bagi mana yang telah pun tiada ibu dan ayah, yakni telah pun kembali ke rahmatullah, bolehlah kita menziarahi pusara mereka dan berdoa kepada mereka supaya mendapat rahmat dan manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini apabila kita tiba di tanah suci juga, kita juga boleh sentiasa mendoakan mereka dan juga melakukan amal kebajikan untuk mereka. Mungkin ada di antara kita yang kedua ibu ayahnya tidak mampu melaksanakan haji ataupun umrah. Bagi kita yang telah pun melaksanakan haji ataupun umrah yang wajib, bolehlah kita melakukan ibadah haji ataupun umrah itu untuk mereka dengan cara badal, menggantikan, yakni melakukan ibadah tersebut bagi pihak, insya-Allah. Yang seterusnya, menyediakan bekalan yang halal. Menyediakan bekalan yang halal ini adalah wajib, kerana sesungguhnya seperti yang kita tahu, kita perlulah menyediakan bekalan-bekalan yang halal untuk kita bawa semasa kita melaksanakan ibadah di tanah suci, insya-Allah. Wajib kepada kita untuk menggunakan wang yang halal, kerana apabila kita menggunakan sumber yang haram, sudah pastilah ibadah yang kita laksanakan di tanah suci nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ada mengatakan, mafhumnya seorang lelaki yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik namun menggunakan wang haram, para malaikat mengucapkan tiada sambutan bagimu, tidak ada kebahagiaan bagimu. Yang Imam Ahmad mengatakan umrah itu adalah tidak sah. Begitulah pentingnya kita menggunakan sumber yang halal bagi kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, insya-Allah. Kesimpulannya, hindarkanlah menggunakan wang yang haram ataupun daripada sumber yang haram dalam perbelanjaan kita melaksanakan haji ataupun umrah. Ini supaya doa mudah diterima oleh Allah dan segala amalan yang kita laksanakan di tanah suci nanti
semoga dimakbulkan oleh Allah. Amalan ibadah kita itu sah dan diterima, serta apa yang kita laksanakan di tanah suci mendapat pahala insya-Allah. Yang seterusnya, sekiranya mampu, bagi kita yang ingin menjadi tetamu Allah di tanah suci nanti, perlulah juga kita menyelesaikan semua hutang piutang yang kita ada. Ini kerana bagi memastikan diri kita dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah ini, kita selesai, tidak mempunyai keterikatan bersama urusan di antara kita dan juga manusia yang lain. Terdapat dua jenis hutang, yang ini berhutang untuk menunaikan umrah, ataupun yang kedua berhutang dengan orang lain namun mendahulukan duit itu untuk menunaikan umrah. Untuk hutang jenis yang pertama, para ulama mengharuskan dengan syarat yang kita mampu untuk membayarnya semula. Yang kedua, mungkin ada pinjaman-pinjaman daripada pihak bank yang mana tidak mengandungi unsur-unsur riba, yang mana pinjaman itu dilakukan hanya semata-mata untuk melakukan umrah sahaja. Untuk hutang jenis yang kedua, berdasarkan jawatan kuasa penasihat ibadat haji, jika hutang berjadual dengan institusi bank dan ada duit lebihan, dibenarkan untuk membuat haji dan juga umrah. Manakala hutang peribadi kepada individu, yang tidak dibenarkan menggunakan duit lebihan itu, melainkan diselesaikan hutang piutang dahulu. Maksudnya di sini, sekiranya kita mempunyai lebihan duit, adalah wajib bagi kita untuk selesaikan dahulu hutang-hutang itu bersama orang lain sebelum kita menggunakan pakai duit tersebut bagi melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.